Pernahkah Anda mengalami situasi di mana Anda berasa sangat cemas dan risau akan sesuatu, sehingga dada terasa sukar untuk bernafas, sedangkan tiada apa-apa yang perlu dirisaukan, tetapi ia datang secara spontan dan tanpa dijangka? Sekiranya Anda pernah mengalami perasaan sebegini, Anda mungkin sedang mengalami penyakit, gangguan kecemasan ataupun anxiety disorder. Tetapi, perlu diingat, bimbang atau cemas dengan gangguan kecemasan adalah sesuatu yang berbeza, kerana bimbang atau cemas akan hilang serta-merta. Berbeza pula dengan anxiety disorder yang akan kerap berulang dan mengganggu kualiti kehidupan Anda. Sebenarnya, anxiety disorder adalah istilah yang menggambarkan gangguan psikologi yang mempunyai ciri-ciri ketakutan, kebimbangan tentang masa depan, kebimbangan yang berpanjangan, dan kegelisahan, takut akan kehilangan, takutkan kematian dan sebagainya, dan ia amat sukar untuk dijelaskan kecuali mereka yang pernah merasai penyakit ini. Setiap orang mengalami kebimbangan, tetapi apabila Anda diserang gangguan kecemasan, Anda merasakan hidup dihantui perasaan cemas dan bimbang yang teramat sehingga mengganggu kehidupan Anda. Anda akan mengalami kemurungan dan seperti hendak menjerit sekuat-kuatnya, sehingga Anda rasakan ketakutan yang melampau dan menggigil. Anxiety yang berlebihan akan menjadikan seseorang itu terganggu kerana apabila wujudnya perasaan khawatir ataupun cemas yang tidak terkendali dan berlebihan akan banyak hal, maka ia akan semakin parah sehingga satu ketika pesakit merasakan ajal seperti kunjung tiba, sedangkan hanya diganggu oleh perasaan sahaja. Terdapat pelbagai tanda, mulai dari berpeluh berlebihan, jantung berdegup lebih cepat, dan kesukaran bernafas. Keadaan kebimbangan yang berlebihan ini boleh berlaku kepada sesiapa sahaja, tetapi lebih kerap berlaku pada orang dewasa berumur 30 tahun ke atas. Majoriti penghidap merasakan sukar untuk menyatakan sebab mengapa mereka berasa terlalu cemas ataupun bimbang. Sekiranya rawatan tidak diterima segera, gangguan kesihatan mental ini secara beransur-ansur akan menyebabkan penghidapnya menarik diri daripada segala bentuk interaksi sosial dan aktiviti harian. Anda mungkin tertanya-tanya, apakah yang menyebabkan gangguan kecemasan? Punca sebenar gangguan kecemasan tidak diketahui. Walau bagaimanapun, telah terbukti bahawa anxiety disebabkan oleh gabungan faktor tertentu, seperti gangguan mental, kebimbangan berpunca daripada kegagalan saraf otak mengawal emosi dan ketakutan, dan sebagai contoh, tekanan boleh mengubah aliran komunikasi antara sel saraf dalam liter otak. Faktor persekitaran seperti trauma zaman kanak-kanak, contohnya keganasan rumah tangga, kehilangan ibu bapa dan sebagainya, ataupun masalah kehidupan utama, contohnya krisis kewangan dan hubungan percintaan yang gagal, boleh mencetuskan gangguan kecemasan. Gejala gangguan kecemasan juga boleh disebabkan oleh gangguan sistematik seperti hypothyroidisme, masalah endokrin, gula dalam darah, kekurangan kalsium, dan penyakit jantung. Mereka yang mengalami simptom gangguan kecemasan ataupun anxiety disorder haruslah berjumpa pakar psikiatri atau ahli psikologi yang terlatih dalam mendiagnosis gangguan kecemasan sebelum simptom semakin parah. Selain itu, mungkin dengan berzikir, bersolat, beribadah dengan mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan meminta keampunan, kesembuhan dan perlindungan daripadanya adalah amat digalakkan kerana hanya padanya, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang memberi kesembuhan kepada hambanya yang bertakwa.